Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TBS. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda di rumah? Anda sedang menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Gaspirasi, pastinya kami membawakan kisah-kisah para personaliti, tak kisahlah dalam bidang hiburan, bidang sukan, keusahawanan dan sebagainya. Apa yang paling penting, di pengakhirannya nanti, kita boleh ambil inspirasi daripada cerita mereka yang akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi siapakah tetamu yang akan menginspirasikan kita pada malam ini? Sebelum itu, saksikan VT ini. Siapa sangka, bermula secara kecil-kecilan, berniaga di tepi jalan sahaja. Menggunakan batang penyapu, kakak di depan, adik di belakang, menjual jeruk buah-buahan. Itulah orang kata semangat keusahawanan yang ada pada tetamu kita pada malam ini yang menjadikan kita untuk menjemput makan mereka di Gaspirasi pada malam ini. Penonton di rumah, pada malam ini kita bersama dengan seorang usahawan yang mana dahulunya permulaannya hanya berniaga kecil-kecilan sahaja. Tetapi sekarang bukan sahaja mempunyai 6 buah cawangan restoran, namun sudah mempunyai nama dan branding yang tersendiri. Laksa Sarawaknya mendapat tempat di hati masyarakat bukan sahaja di Sarawak tetapi di semenanjung Malaysia. Terima kasih Puan Mastika kerana sudi bersama kami dalam Gaspirasi pada malam ini. Sama-sama. Terima kasih juga jemput saya datang ke program Gaspirasi. Inilah usahawan berjaya, cerita orang kita yang kita nak angkat dalam Gaspirasi pada malam ini. Jadi Puan Mastika, kita tahu bahawa ilmu itu adalah penting dalam setiap perkara. Betul. Tetapi setiap orang lalui perjalanan dan hidup yang berbeza. Saya kira tak semua antara kita sekalipun yang berjaya untuk habiskan sekolah maupun melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan pada ketika itu, Puan Mastika masih bergelar sebagai seorang remaja lagi. Tercari-cari arah, tujuan dalam hidup dan memilih pada ketika itu berhasrat untuk menjadi remaja yang lain, menghabiskan sekolah dan melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sampaikan pernah mempersoalkan hari-hari mak buat bisnes. Tapi tak kaya-kaya pun. Itu persoalan yang timbul pada Puan Mastika ketika itu dan kata Puan Mastika mahu untuk melanjutkan pelajaran tidak seperti adik-beradik yang lain. Jadi Puan Mastika, pada masa itu Puan Mastika pernah meninggalkan ibu Puan Mastika seorang diri di gerai. Dan dialah yang menggoreng cucur, dialah yang menyiapkan laksa Sarawak, menjual kepada para pelanggan lagi. Bagaimana? Ceritakan ketidakyakinan Puan Mastika terhadap bidang bisnes pada ketika itu. Okey. Waktu tu macam daripada 6 orang adik-beradik, saya anak keempat daripada 6 orang adik-beradik. Lepas tu macam saya macam tengok saya punya kakak pun dah berniaga. Kita orang dah membesar daripada kecil, daripada kita orang membesar dengan berniaga kan.
saya tengok mak saya bangun tengah malam, lepas tu macam pagi-pagi turun pasar beli barang, lepas tu berniaga sampai ke malam balik lagi. Jadi waktu tu macam pernah juga rasa macam tengok macam susahnya mak berniaga kan. Susahnya mak berniaga macam kenapa orang berniaga ni susah. Kita tengok pula jiran sebelah rumah macam jiran sebelah rumah macam orang yang kerja government kan. Tengok dia ada masa terluang dengan family, Sabtu Ahad ada bersama kan. Jadi keluarga aku tak ada macam tu. Jadi saya bertekad untuk habiskan sekolah sampai tingkatan 5. Waktu tu macam walaupun banyak dugaan waktu tu nak sekolah, dalam keadaan mak sibuk berniaga. Lepas tu dia tak ada masa lah nak mengajar kita. Kita tak boleh juga nak salahkan dia waktu tu sebab kita kena kena cari, sebab waktu tu saya memang macam mana pun saya mesti habiskan sekolah. Dengan habiskan sekolah je saya boleh bantu keluarga saya kan. So macam tu lepas habis sekolah, waktu bersekolah tu saya dah fikir macam saya nak bekerja, saya tak nak berniaga. Sebab saya nampak berniaga tu macam susah. Saya tak nampak pun berniaga. Saya tak pernah waktu tu tak pernah tengok dalam kamus hidup saya lah, dalam orang sekeliling saya tak pernah tengok pun orang berniaga tu kaya, senang kan. Macam berniaga ni macam susah, tak ada duit, lepas tu cukup pakai makan, lepas tu tak ada masa dengan family. Tak percayalah ketika memang itu. tak percaya. Sebab saya tengok orang yang bekerja ni dia lebih ada masa. Masa tu lebih terurus untuk family. Kiranya perspektif dan mindset Puan Mastika ketika itu adalah biasa. Maksudnya tak berani nak ambil risiko dalam bidang perniagaan ini. Tetapi kejayaan demi kejayaan telah pun dicapai oleh Puan Mastika dan biarpun berusia pada ketika itu, beliau tetap melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Puan Mastika, bagaimana pengalaman Puan Mastika dalam kehidupan ini mengubah perspektif Puan Mastika terhadap bidang bisnes? Okey, pada tahun 2010, waktu tu mak masih berniaga kat stall kan. So waktu tu adik-beradik macam tekad lah dia nak buka kedai kan. Dia cakap, mak pun macam waktu tu melarang lah kan. Dia cakap, tak payah buka kedai, kamu orang bukannya pandai berbisnes pun, bukannya sekolah tinggi, nanti kena tipu, tak pandai account, tak pandai nak cashier, nak kira apa-apa semua kan. Lagipun buka kedai ni kan macam kosnya sangat tinggi. Betul. Kan, risikonya sangat tinggi. So macam adik-beradik ni dia punya keinginan tu sangat besar dan macam sampai bila nak menyewa kat kedai orang. Betul. Kan. Jadi start pada situ saya menawarkan diri untuk bekerja. Kan saya tak nak berbisnes, saya rasa bisnes tu susah. So saya nak bekerja dengan kakak dengan abang semua kan. Saya nak handle duit dengan ada pengalaman bekerja sekejap. Jadi saya decide bekerja. Lama-lama saya bekerja. Saya jadi seronok. Saya seronok tengok macam ada sikap leadership. Kita ada baru situ ada timbul saya ada sikap kepimpinan, ada sikap tanggungjawab dengan makanan, nak serve customer kan. Di situlah mula timbulnya perasaan suka berniaga tu. Itulah berubahnya perspektif terhadap bidang perniagaan tu. Betul. Baik Puan Mastika, bercakap mengenai ilmu keusahawanan, bidang perniagaan ini tak semata-mata kita menjual produk sahaja. Ianya sebenarnya menyelesaikan masalah komuniti setempat. Saya nak tangkap imajinasi anda lah. Bayangkan kenapa orang senang dan cenderung untuk singgah beli nasi lemak tepi-tepi jalan ni. Pertama, sebab ianya mudah untuk didapatkan, cepat, dan yang kedua, ia rasanya sedap dan lebih kurang sama sahaja di restoran-restoran lain. Jadi Puan Mastika, bagi Puan Mastika sendiri, apakah permasalahan yang sudah diselesaikan oleh Puan Mastika melalui perniagaan Mams Laksa? Okey, bagi saya adalah kalau kita nak berniaga ni kita kena selesaikan masalah orang, kita kena bantu orang. Okey, bagi kita orang nak bantu orang ni daripada masalahnya, kebanyakannya pelanggan-pelanggan kita adalah orang yang nak turun kerja. So apabila dia nak hantar anak sekolah, sebelum dia lepas dia hantar anak sekolah, dia nak breakfast bersama keluarga dulu, nak breakfast dengan anak, dengan isteri, dengan suami. So dari pukul 8 tu pukul 8 tu dia nak masuk kerja. Jadi tujuan kita nak buka kedai ni, kita nak serve customer makan dalam keadaan cepat. Jadi macam kita dah operasi jam pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi dah beroperasi supaya kalau 4 pagi beli barang tu agak-agaknya pukul berapa? Jadi kita
berpecah, ada yang bahagian beli barang, ada yang tengah serve kat kedai. So pukul 6 pagi kita dah serve customer untuk makan. Di situlah kita kena pakai timing lah. Kita kena cepat, pengeluaran kita cepat sebab kita nak bantu orang untuk memudahkan dia tak payah nak breakfast kat rumah. So dia dekat kedai pun dia selepas dia hantar anak sekolah dia boleh breakfast Dan dulu. mungkin permasalahan yang dapat diselesaikan seterusnya adalah kalau orang nak rasa laksa Sarawak, pergi sahaja Mums Laksa. Betul. Selepas ini, mereka pernah diejek dari kampung Sungai Bedil tu, nak pergi Pawada. Ngembak batang penyapu, jual jeruk, di sekolah ditunggah jeruk. Selepas ini butirannya dalam Konspirasi yang mana-mana. Dalam Gaspirasi, saya nak tanya penonton di rumah, pernah tak bawa ni batang penyapu? Mungkin abang dekat depan, adik dekat belakang. Jual jeruk buah-buahan ni, berjalan kaki setiap hari 35 minit hingga 45 minit. Bayangkan ketika itu dari kampung Sungai Bedil sampai ke Pawada. Macam ni pengalamannya boleh membuatkan kita menjadi seorang yang lebih kuat hari tu, Puan Mastika. Waktu nak ingat balik kisah waktu tu macam waktu tu mak dah macam tak ada berniaga lagi. Mak dah stop berniaga last mak berniaga dekat sebuah kantin. Lepas tu dah tak berniaga. Jadi bapa pun Allahyarham bapa bagi idea untuk berniaga jeruk buah-buahan dekat Pawada, kat minimarket Pawada. So waktu memang kita orang macam tak ada transport. So kita kena jalan kaki lah nak pergi ke Pawada. So jeruk tu macam dibungkus-bungkus. Kita orang adik-adik dah packing dengan bapa packing, siap packing, dah buat jeruk apa-apa semua bungkus. Lepas tu digantung kat batang penyapu. Mula-mula fikirlah macam mana nak bawa ni kan. Sebab semata-mata nak cari duit masa tu betul, kan. Betul. Sebab kita waktu tu umur 12 tahun. Zaman bukannya zaman yang dulu kala kan. Zaman moden dah waktu tu. Macam rasa malu. Rasa malu kan. Tapi kita tolak tepi. Sebab lepas tu kakak pun dia bersemangat sebab nak bantu mak kan. Jadi kita orang letaklah jeruk-jeruk kat situ untuk dibawa pergi kat Pawada. Perhentian Pawada tu kita orang nak berniaga kat situ lah. So sepanjang-panjang tu kita orang macam berjual lah jeruk sampai kat Pawada. Alhamdulillah kita orang start berniaga kat situ. Jualan pun habis. Habis, alhamdulillah. Jadi macam di saat tu macam apabila esok dia nak turun sekolah, siaplah dengar bunyi kawan-kawan kan. Kawan-kawan sekolah kan budak-budak mengejek nakal kan. Jeruk, macam tu. Cakap mengenai ejekan di sekolah ni, dahulu tak ada pengangkutan, tak ada kereta. Pernah juga naik motosikal roda 3. Betul. Motosikal parkingkah tongges ya? Betul. Semua adik-beradik berkumpul di ruang tongges ya. Pernah kena ejek segal naik motosikal ya? Memang selalulah. Memang selalu sebab tu je kita orang punya pengangkutan. Waktu tu macam saya tak terasa sangat lah waktu tu umur lagi 12 tahun. Yang sangat terasa macam sangat malu tu terkesan kakak saya lah sebab dia waktu tu dah pandai nak bercinta kan. Dia malu dengan boyfriend. Malu dengan boyfriend kan. Kalau tengok macam boyfriend dah tunduk dekat tu kan. Sebab kalau motosikal kaki 3 tu kan depan tu bapa, lepas belakang tu mak dan dekat segi 4 tu kita orang punya adik-beradik. Bersusunlah pernah pengalaman pahit.
waktu bapa nak bawa motor tu kan jatuh. Hampir nak jatuh. Ya Allah. Sebab dia tak balance kan. Nasib baik tak jatuh betul-betul Puan Mastika. Betul. Baik, inilah pengalaman yang mengajar erti kehidupan. Idola Puan Mastika siapa? Kalau idola saya memang ibu saya sendirilah, Puan Hadiah. Sebab dari kecil saya tak pernah nampak wanita sehebat dia. Dia memang wanita yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah memaki hamun orang, jatuh bangun dia macam dia sentiasa, dia memang macam iron lady lah. Sebab tu saya banyak belajar daripada beliau tentang kehidupan, tentang bisnes. Mams Laksa Puan Mastika. Ini adalah usahawannya, pemiliknya, merangkap managing directornya, menghidangkan makanan signature negeri Sarawak, laksa Sarawak, tapi bukan sekadar laksa, amanah. Itulah perkataan yang acap kali disebut oleh ibu Puan Mastika, Puan Hadiah, yang menjadi orang kata sentiasa didengari di fikiran Puan Mastika sehingga ke hari ini. Ketika itu mungkin Puan Mastika masih kecil lagi. Macam yang Puan Mastika katakan tadi, tak ada pengangkutan. Mengharapkan teksi sungai. Kata orang Sarawak, masaya penambang. Perahu tambang. Insiden pada ketika itu, melihat ibu Puan Mastika, Puan Hadiah jatuh di atas kayu belian, tetapi bangun dan sanggup meneruskan perjalanan. Bagaimana insiden itu membuatkan ianya menjadi sumber kekuatan kepada Puan Mastika sehingga ke hari ini? Waktu tu kejadiannya macam kita orang biasanya mak biasanya pagi pukul 1 pagi dah bangun, siap-siapkan barang semua. Dia tak pernah bangunkan anak. Sebab tu saya cakap dia memang wanita yang luar biasa. Dia tak pernah bangunkan anak, dia tak pernah bangunkan sesiapa. Dia habis dia siapkan kerja baru dia bangunkan anak sebab anak memang suka nak tolong dia bawa barang pergi ke pasar. Jadi waktu tu hujan. Dalam hidup kita memang tak pernah ada payung. Tak pernah ada payung. Memang tak pernah ada payung. Waktu tu hidup. Mungkin sebab kalau boleh betulkan gas lah. Mungkin sebab nak kena bawa barang, si pian nak ngebak payung lagi. Betul. Memang macam kita orang macam tak ada guna pun payung kan, nak macam mana nak bawa barang, macam mana, jadi berhujan. Redah saja. Redah. Jadi waktu dekat perahu sampan tu hari gelap, masih gelap gelita, pukul 5.30 pagi. Waktu tu nak turun, lepas tu pernah mak jatuh. Badan mak besar kan. Jadi macam waktu tu kalau macam saya lah, waktu tu saya selalu fikir kalau saya lemah, saya selalu fikir kalau mak dia waktu tu dia mesti ada pilihan untuk balik, tak apa esok je berniaga. Kan, tapi saya tengok dia tak ada pun dia cakap esok ke apa, tak ada balik. Dia pergi dia terus pergi masuk dalam perahu tambang tu, orang tolong angkat masuk perahu tambang dan teruskan macam biasa. Tak ada suruh nak balik ke, memang tak ada, teruskan memang, berjual seharian macam biasa. Seharian macam biasa. Pesanan daripada Puan Hadiah kepada anaknya Puan Mastika sehingga ke hari ini yang masih segar di ingatan Puan Mastika. Kalau mak dia selalu cakap macam jangan pernah takut dengan gagal. Kalau gagal tu macam mana gagal tu macam ialah kita nak menempuh kejayaan. Kalau kita macam apa? Kalau kita jatuh, jangan ditoleh jatuh tu. Kita terus moving forward, mara ke depan. So insya-Allah ada kejayaan yang menanti. Baik Puan Mastika, pada tanggal 18 Disember 2020, hari Jumaat yang mulia, perginya selama-lamanya Allahyarham ayahanda tercinta Puan Mastika, Allahyarham Jamali binti Haji Miden. Jadi pada ketika itu Puan Mastika, hari Jumaat ketika itu orang kata hari yang sangat mulia, dilimpahi hujan macam yang Puan Mastika ceritakan, dan Puan Mastika sempat untuk solat subuh berdekatan dengan arwah pada ketika itu. Kita nak tahu, selepas sujud terakhir rakaat kedua itu, apa doa yang dipanjatkan Puan Mastika? Waktu tu macam hari Jumaat yang mulia, hari yang penuh berkah.
tak tahu waktu tu selepas saya bangun sebab Khamis tu malam saya tidur dekat hospital. Saya bawa adik-beradik tidur kat hospital sama dengan suami sekali. Lepas tu pagi tu bangun saya tu solat subuh. Selepas saya ambil wuduk, saya solat. Rakaat kedua tu macam berdoa, minta, Ya Allah, kau berikanlah kesihatan kepada bapakku, Ya Allah. Kau panjangkanlah usianya, Ya Allah. Sekiranya, Ya Allah, sekiranya, Ya Allah, usia engkau inilah ajalnya, Ya Allah. Dah tiba ajalnya, Ya Allah. Kau jadikanlah aku menemani bapa aku sama seperti macam Fatimah radhiyallahu menemani Nabi Muhammad SAW pada hari terakhirnya. Waktu tu macam menangis, sedih, hibah. Memang menangis betul-betul sebab selepas solat Jumaat, waktu Jumaat tu kita baca surah Kahfi, hari yang penuh mulia, perasaan hibah tu memang memang menangislah dengan berdoa kan, sebab keadaan bapa waktu tu macam agak kritikal, walaupun keadaan fizikalnya macam ceria, tapi doktor cakap keadaannya agak kritikal. So kita tak tahu bila lagi dia punya jangka hayat dia kan. Jadi selepas saya berdoa tu, doktor mula hubungi saya untuk menjaga bapa lah. Jadi waktu tu macam apabila jumpa bapa waktu tu kan, saya tanya, soalan pertama yang saya jumpa dia adalah, bapa, ni pasal Sarawak lah, bapa kelak kami imam kita membimbing kita sembahyang subuh. Waktu tu macam bapa pun dia dah awak. Jadi macam lepas tu saya mula wudukkan bapa. Saat tu adalah saat pertama dan terakhir saya wudukkan bapa saya, sebab sepanjang hidup saya tak pernah wudukkan bapa saya. Itu adalah terakhirlah saya wudukkan bapa saya. Baik, itulah kisah orang kata setiap yang datang itu pasti pergi. Kisahnya selanjut mengenai pemergian Allahyarham Jamali ini. Selepas ini jangan ke mana-mana, hanya dalam Konspirasi. Okey. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, bukan sahaja artis, bukan sahaja pelakon, bukan sahaja atlet, tetapi kisah daripada usahawan kita juga boleh diangkat sebagai inspirasi dalam Gaspirasi. Puan Mastika, usahawan merangkap Managing Director Mums Laksa, masih lagi bersama dengan kita. Arwah Jamali bin Haji Medan pada ketika itu orangnya cerewet. Setiap hari raya, anak-anaknya mesti bersaing. Masak siapa paling nyaman. Sebab guess what? Siapa jurinya? Jurinya ada Allahyarham sendiri yang jadi juri. Cerewet masa saya nak. Jadi Puan Mastika, dengan segala orang kata pengalaman bersama dengan arwah sepanjang arwah masih hidup, apa pesanan daripada arwah yang masih segar di ingatan Puan Mastika sehingga ke hari ini? Pesanan kali yang terakhir, dia cakap macam waktu tu pagi Jumaat, dia sibuk bercakap dengan anak-anak, dia panggil anak-anak dia seorang-seorang. Lepas tu dia pesan satu, dia cakap bacalah, kan saya tengah baca Yasin kan, baca lagi Yasin. Sedap kau baca Yasin. Nyaman bapak kau baca Yasin. Lepas tu, tu kata-kata setiap kali saya solat, membuatkan saya selalu, dah jadi kalau 5 waktu tu 5 kali lah baca Yasin. Sebab tak ada lagi
cara kita nak berhubung dengan Allahyarham melainkan dengan doa. Jadi macam tu adalah kata-kata terakhir yang diucap dekat saya. Jadi yang tu macam sampai sekarang lah saya ingat. Diingati. Baik, penonton, ini adalah kasut Allahyarham Jamali binti Haji Maiden. Kasut inilah yang dikatakan oleh Puan Mastika yang menjadikan arwah kuat dan menjadi kekuatan kepada arwah untuk mencari rezeki dan sumber pendapatan buat anak-anak mereka. Dan ketika Puan Mastika memandikan jenazah bersama dengan adik-beradik, saat-saat terakhir mengusap kaki dan tangan jenazah pada ketika itu, apa yang dipanjatkan, apa yang diharapkan daripada ilahi untuk arwah ayah pada ketika itu? Apa dipesan dengan adik-beradik semasa memandikan jenazah? Waktu tu sebab Allahyarham dia pergi di hari yang mulia dan dalam keadaan sangat mulia. Hari terakhir dia pergi tu macam 5 minit sebelum dia menghembus nafas, dia bagi tahu dengan ustaz dia macam ni. Ustaz, saya punya guru lah. Ustaz, esok hari saya balik berjemaah lah kita kat rumah. Sebab dah lama rumah saya tak berjemaah. Lepas tu cakap, lepas tu saya dengan ustaz keluar. Dalam masa 5 minit je dia terus rebah dan menghembus nafas terakhir. Jadi waktu tu saya balik. Saya cakap dengan adik-beradik, kita kumpul, kan orang Sarawak cakap pengair, tukang mandi jenazah tu, saya cakap kita orang adik-beradik nak mandikan jenazah dan saya pimpin adik-beradik waktu tu. Alhamdulillah, Allah sangat besar, Allah Maha Besar, Allah makbulkan doa saya. Memang selama ni, sebelum ni saya pernah ikuti kursus jenazah dan saya cakap dengan saya punya mak, saya nak belajar ni sebab saya takut nanti saya nak mandikan mak dengan ayah saya. Mak dengan ayah saya macam mana mak dengan bapa mandikan saya waktu kecil. Saya nak tu je dapat saya balas budi orang tua saya. Dan kali terakhir tu Allah makbulkan doa saya. Saya pimpin adik-beradik saya 6 orang untuk 5 orang lain lagi untuk mandikan bapa saya. Waktu tu masing-masing ambil bahagian, dan dipimpin oleh guru saya Ustaz Jazni. Jadi waktu mandikan jenazah tu saya cakap dengan adik-beradik, letakkan air sangat perlahan, cucikan sangat perlahan. Sebab Allahyarham mesti bangga tengok anak-anak dia yang mandikan dia. Jadi saya berdoa, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa pada tangan ini, ya Allah. Tangan ini yang kuat mencari rezeki untuk kami, ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa daripada kaki ini, ya Allah. Kerana kaki ini, ya Allah, yang siang malam mencari rezeki untuk kami, yang tak pernah kenal letih penat lelah, ya Allah. Jadi waktu tu, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa daripada wajah ini. Kerana wajah ini yang sentiasa membuat kami sentiasa senyum, gembira. Siapalah kami, ya Allah, kalau tiada seorang yang bernama ayah. Waktu tu macam dunia kita orang sangat gelap. Hanya Allah tempat kami meminta. Hanya Allah tempat kami memohon. Pada saat kami mengafankan, kami tetap 6 orang adik-beradik mengafankan. Dan sekali lagi saya pimpin adik-beradik saya. Saya cakap dengan adik-beradik saya, tolong pasangkan kain kafan ini yang paling cantik. Nanti bapa akan persembahkan dekat alam barzah. Inilah pakaian yang terakhir yang dipasang oleh anak-anaknya. Pakaian yang paling cantik yang dipasang oleh anak-anaknya. So, waktu kafan tu, ya Allah, Kau jadikanlah pakaian ini pakaian yang paling cantik, ya Allah. Kau jadikanlah pakaian ini, ya Allah, pakaian yang paling wangi. Memang itu macam sebab, semua sebab, tapi mesti kuat. Sebab nak menguatkan ibu. Sebab kalau kita orang tak kuat, macam mana ibu nak kuatkan? Itulah. Orang kata pemergian orang yang tersayang ini adalah sesuatu yang sukar untuk kita terima. Dan Allahyarham Jamali binti Haji Maiden pastinya tenang dan gembira di sana
melihat anaknya berjaya, bukan sahaja Puan Mastika tetapi kesemua anaknya berjaya sehingga ke hari ini. Kita sediakan Al-Fatihah kepada arwah dan jangan ke mana-mana, saksikan VT ini sekali selepas ini kita bertanya lagi kisah-kisah inspirasi daripada Puan Mastika. Bismillah. Kembali lagi dalam Gaspirasi, kita bersama dengan seorang usahawan orang kita, siapa asyik kenal dengan Mums Laksa yang menyediakan laksa Sarawak. Dan teringat kata-kata daripada Allahyarham Jamali binti Haji Medin, kata Puan Mastika, mu nak masak jangan alang-alang, mesti masak nyaman-nyaman. Dan saya kira itulah sebenarnya resepi kepada kejayaan Mums Laksa sehingga bertahan 10 tahun sehingga hari ini. Baik, kita nak masuk jugalah dalam bidang perniagaan ini Puan Mastika. Kerana kalau kita lihat hanya bermodalkan hanya RM70,000 sahaja untuk memulakan outlet pertama di Jalan Astana. Bayangkan RM70,000 sahaja. Pastinya pada ketika itu kekurangan tenaga pekerja. How actually you duplicate yourself and how actually you do the multitasking task ketika itu? Bagaimana Puan Mastika? Waktu tu macam memanglah kan kita buat first time buka kedai. First time buka restoran. Berpuluh-puluh tahun daripada mak berniaga macam stall tepi-tepi jalan. So sangat mencabar sebab kita tak tahu macam mana nak ambil pekerja dan kita tak tahu macam mana nak percaya dengan pekerja kan. Jadi semua tu kita orang bekerjasama dengan adik-beradik. Kita orang yang pergi pasar pagi awal, buat laksa masih sendiri, mak yang buat, mak yang perah laksa, mak yang siapkan laksa dan kita orang adik-beradik gorengkan telur, carikan ayam. Lepas tu datang kat kedai buat lagi laksa. Ada pekerja tu 2-3 orang je. 2-3 orang aja. Pernah sih sampai orang kata bawa kerja balik ke rumah sebab kekurangan pekerja masa tu. Memang. Sebab kalau nak closing kan sale mak balik rumah. Sebab macam dah terlampau penat kan. Jadi sempat nak kira dekat kedai, memang mak balik rumah je lah. Mungkin juga boleh dijadikan inspirasi kepada penonton kita yang baru berjinak-jinak nak menjadi seorang usahawan ini. Bagaimana orang kata cabarannya nak memberikan kepercayaan kepada staf ini melakukan operasi. Sebab ada orang yang ngarap derimpun aja, nyasik ngarap orang lain. Jadi sebagai usahawan yang berjaya macam Puan Mastika, pastinya mempunyai ramai staf. Bagaimana nak salurkan keberanian itu, salurkan kepercayaan itu kepada para pekerja? Ya adalah challenging bagi kami as a family because mak kami nya nang macam ya nangnya percaya dengan yang punya si percaya dengan orang. Nya si percaya dengan other people. So nya madah kelak orang molah laksa sebarang, si nyaman, si cun rasa. Lepas kelak duit diambil orang nak. So macam ni kami orang molah adalah
mengikut teknologi, kamu sistemkan barang ya. So daripada pes dia dah ditimbang, macam ni cara nak. That's why lah perlu ada ilmu, ada sistem. Dua benda tu sangat penting lah. Bisnes akan grow, mesti ada ilmu, dan bisnes akan grow juga mesti ada sistem. Betul. Sistem dan ilmu kena seimbang. Betul. Baik Puan Mastika, kita kena juga jaga hati para pekerja kita. Jadi untuk makluman penonton, Mums Laksa bukan hanya menggaji pekerja mereka, tetapi mereka mempunyai kelas mengaji dan tazkirah buat staf mereka. Bagaimana Puan Mastika melihat bahawa pentingnya untuk menjaga hubungan dengan para pekerja ini supaya mereka menghargai kita? Sebab pekerja ni kan macam dia pun human, manusia yang ada perasaan, yang ada dosa dan pahala, yang ada dunia dan akhirat. So kita sebagai majikan tak bolehlah selfish. Dia orang bekerja macam 9 jam, 10 jam, habiskan masa dekat kat kedai. So why not dalam selepas dia makan, kita akan make sure pastikan dia solat. Syarat pertama dia kerja mesti dia wajib solat 5 waktu. Itu adalah syarat. Dan yang kedua, dia willing nak mengaji. Kita orang ada kelas mengaji dan macam sebulan sekali, sebulan 2 kali kita ada tazkirah bersama ustaz yang mengajar macam mana nak ambil wuduk, solat dengan sempurna, macam itulah. Sebab kita dalam hidup ni kita tak boleh fikir duniawi. Kita kena fikir akhirat. Saya selalu fikir apakah nasib dia orang. Sebab saya takut nanti saya fikiran saya je lah. Nanti saya ke syurga, nanti kaki saya kena tarik. Tolong aku kerana kau lah, sebab aku ke neraka kan, tak solat, tak apa kan. Jadi di situlah sebab kita sebagai seorang majikan ni, kita kena ambil berat dua-dua. Duniawi dan akhirat. Duniawi dan ikrawi. Betul. Itulah semangat yang ditunjukkan oleh usahawan berjaya kita, orang Kitampun, usahawan Mam Laksa, pemilik merangkap managing director untuk Mam Laksa. Puan Mastika, terima kasih kerana sudi berkongsi Sama-sama. kisah inspirasi dalam sejahtera Asia, membuktikan bahawa usahawan berjaya juga mempunyai liku-liku yang mereka tempuhi. Baik penonton di rumah, sekiranya anda tak habis sekolah dan sebagainya, jangan pernah rasa kecewa. Jangan pernah rasa nak berhenti dalam kehidupan. Sebenarnya, jika anda manfaatkan diri dengan ilmu pengetahuan, anda boleh pergi lebih jauh. Apa yang boleh kita dapat daripada cerita pada malam ini adalah yang kaya tak semestinya hidup senang. Yang susah belum tentu akan susah selamanya. Percayalah, setiap kesulitan ada kemudahan. Siapa lagi kisah yang kita angkat dalam Gaspirasi minggu hadapan. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Saya, Kak Mek Ghazali Zawawi. Assalamualaikum, selamat malam, jaga diri.